Jadi last week, kita dah masuk, kita dah ajar bagaimana nak pindahkan daripada journal arm ke ledger. Itu last week. Jadi kita dah buat contoh 1 dengan contoh 2. Saya harap semua boleh nampaklah perbezaan contoh 1 dengan contoh 2. Contoh 1 ni baru berniaga. Contoh 2 dah lama berniaga, dah lama beroperasi. Apa perbezaan dia apabila kita nak pindahkan daripada journal arm ke ledger, terutamanya yang 1 hari bulan. 1 hari bulan, bila kita pindahkan, apa berlaku kepada akaun modal dan apa berlaku terhadap butir. Dan kena ingat ada beberapa akaun yang tak perlu kita pindahkan ke ledger, iaitu tunai runcit, tunai dan bank untuk 1 hari bulan. Manakala akaun-akaun yang lain atau akaun journal arm yang seterusnya, apabila kita nak pindahkan ke ledger, kedudukan mesti sama. Kalau debit lah dalam ledger. Kalau kredit di journal arm, maka dalam ledger kredit lah. Itu journal arm. Cuma yang bertukar adalah butir. Alright. Tak ada soalan untuk journal arm? Jadi hari ni kalau tak ada, kita nak masuk kepada journal khas. Alright. Jadi cikgu akan terangkan bagaimana kita nak pindahkan daripada journal khas ke ledger. Alright. Jadi semua bersedialah. Yang pertama, untuk kita pindahkan dari journal khas ke ledger. Alright. So biasanya journal khas ada 4 journal ni. Journal jualan, journal belian, journal pulangan jualan, journal pulangan belian. Perkara pertama yang kita akan pindahkan ke ledger adalah jumlah bagi setiap journal, iaitu jumlah yang bertarikh 31 hari bulan. Yang bertarikh 31 hari bulan, jumlah. Kan kita buat journal khas, kita buat jumlah dia. Jadi jumlah setiap journal ni kita akan pindahkan ke ledger. Jadi bila kita pindahkan ke ledger, apa akaun yang kita nak buka? Semasa kita buat jumlah, kita ada tuliskan akaun, nama akaun butir ni, akaun jualan. Jadi akaun tu yang kita akan buka. Akaun belian, akaun pulangan jualan. Ini nama akaun dia. Dan akaun pulangan belian. Alright. So sekarang ni kita buka dulu akaun. 4 akaun. Akaun jualan, akaun belian, akaun pulangan jualan dan pulangan belian. Kita buka dulu. Pertama akaun jualan.
Kemudian akaun pulangan, akaun belian. Alright. So cikgu pernah bagi tahu minggu lepas, satu page tu sekurang-kurangnya 4 atau 5. Jadi cikgu kat sini cikgu buat 4 akaun je, satu page. Jadi kita teruskan akaun yang ketiga. Jadi bila masuk page baru, pastikan dekat atas ni kena tulis semua nama, putih, tarikh. Okey, putih. Okay, folio. Amount. Okay, di sebelah debit dan di sebelah kredit pun sama. Okay, tarikh, putih, folio, amount. Okay, kita sambung tadi. Akaun yang ketiga adalah akaun pulangan jualan. Kemudian akaun pulangan belian. Okay. So dah buka dah 4 akaun ni. Jadi bila dah buka 4 akaun, jadi bila kita nak pindahkan, di manakah kedudukan dia dalam ledger? Alright. Jadi semasa kita menyediakan buku catatan pertama, waktu kita buat jumlah, kan ada kita tulis debit, kredit ni. Kita ada tulis ni kredit untuk akaun jualan, debit untuk jurnal belian, pulangan jualan debit, pulangan belian kredit. Maka di situlah kedudukan, di situlah tempat dia di dalam ledger. Contoh akaun jualan 3679, kita akan letakkan di sebelah kredit. Okay. Dan tarikh dia berapa hari bulan? Tarikh dia adalah akhir bulan, 31 Mac. Sebab kita ambil jumlah. Okay. Jadi semua sama. Akaun belian dia berada di debit. Butir sabar dulu. Akaun belian 3620 dia berada di debit. Tarikh 31 hari bulan. Okay. Pulangan jualan pun sama, debit. Pulangan belian dia berada di kredit. Okey. Okey, sekarang pindahkan. Okey. Di akaun jualan kita akan berada di kredit. Tarikh Mac 31 akhir bulan 3679. Okey. Belian kita akan letak di debit 3620. Mac 31. Pulangan jualan kita rekod dekat debit
2020 Mac 31. Manakala pulangan belian kita rekod di kredit. Okay, tarikh Mac 31. Okay. Alright. Okay, dah. Kalau Cikgu Aju cakap okay. Jadi bila kita dah pindahkan, barulah kita letak butir. Okey, jadi untuk butir, ni kita nak kena faham lah. Jurnal jualan, kita akan rekod senarai. Senarai apa? Jurnal jualan kita rekod senarai apa? Senarai siapa? Senarai pembekal ke senarai pelanggan, customer? Senarai pelanggan. Okey, senarai pelanggan ataupun senarai customer. Jadi bila pelanggan yang berhutang, senarai pelanggan yang berhutang, itu nama jenis jualan. Okay, jadi senarai pelanggan yang berhutang, maka biasanya customer yang berhutang ni kita akan rekod dalam akaun belum terima. Manakala jurnal belian ni adalah senarai pembekal. Okay, senarai pembekal yang syarikat hutang ataupun yang kita hutang lah. Syarikat berhutang. Dan biasanya kita akan rekod senarai-senarai ini dalam akaun belum bayar. Okey. Jadi jumlah-jumlah ni, okey, contoh akaun jualan, akaun belian, butir yang kita nak letakkan adalah ni. Akaun belum terima bagi jualan dan jurnal belian kita akan tulis akaun belum bayar sebab kita ambil jumlah. So bila jumlah tu maksudnya dia senarai, dia total keseluruhan. Jangan ambil nama syarikat tu kita letakkan sebagai butir, salah. Jadi butir yang kita akan gunakan dalam ledger adalah ni. Untuk jualan kita gunakan ABT, butir untuk jumlah. Manakala untuk belian kita akan gunakan ABB. Manakala pulangan jualan diikut. Pulangan jualan diikut jualan. Manakala pulangan belian diikut belian. Okey. Bermaksud butir yang kita nak rekod disebabkan kita ambil jumlah untuk akaun kawalan akaun jualan, butir dia adalah akaun belum terima. Okay. Untuk akaun belian, butir dia adalah akaun belum bayar. Jangan letak nama syarikat dia walaupun dia satu syarikat je, walaupun ada satu nama je. Contoh macam pulangan jualan, pulangan belian. Ada satu nama syarikat je kan dalam jurnal. Sebabkan kita ambil jumlah yang bertarikh 31 hari bulan, jadi butir dia masih lagi ABT dengan ABB. Pulangan jualan, akaun belum terima. Okay. Dan pulangan belian, akaun belum bayar. Okey. Macam itulah jadi dia. Alright. Okay, setakat ni boleh.
Boleh cikgu. Okay, senang kan jumlah. Okay, untuk jenis khas memang cikgu cakap senang je minggu lepas. Pertama kita ambil jumlah, kita pindahkan saja. Okey. Selepas kita pindahkan jumlah, barulah kita pindahkan nama-nama syarikat yang ada dalam jurnal. Yang ni kita nak kena tahu sebab syarikat-syarikat yang ada dalam jurnal ni semua ABT dengan ABB. Jadi kita akan rekod dalam ledger khas. Sebab ledger khas adalah senarai akaun hanya yang ada hanyalah akaun belum terima dan akaun belum bayar sahaja. Jadi untuk jurnal khas ni kita kalau boleh buat page lain lah supaya kita asingkan ledger am dengan ledger khas. Yang cikgu buat sekarang ni, yang kita tengah buat sekarang ni ledger am. Untuk ledger khas kalau boleh buat page yang lain. Contoh jurnal jualan ada 2 syarikat. Jadi dalam ledger jualan akan ada 2 akaun iaitu Kelab Pimpong Nusantara dengan Kedai Sihat Cergas. Itu ledger jualan. Ledger belian pun ada 2. Sebab dalam jurnal belian ada 2 syarikat, Al-Amin 9 Berhad dengan Pembekal Suria 9 Berhad. Okey, sekarang ni kita buat page yang baru khas untuk ledger khas sahaja. Okay, cikgu buat page yang baru. Jadi cikgu tulis kat sini ledger khas. Jadi untuk ledger khas sama juga kita akan letakkan tarikh, butir, folio, emak. Tarikh, butir, folio, okey, jadi untuk ledger khas, kalau jurnal jualan, kita akan buka ledger jualan. Kita akan buka ledger jualan. Okey. Di dalam ledger jualan akan ada 2 syarikat lah. Okey. Untuk ledger jualan, kita letakkan nama syarikat dia. Okey, untuk buat nama kita kena mulakan dengan akaun belum terima. Akaun belum terima. Okey. Nama-nama syarikat tadi Kelab Pimpong Nusantara. Belum terima. Kelab Pimpong Nusantara. Okey, dan satu lagi. Akaun belum terima. Kedai Sihat Cergas. Okey. Kedai
Jadi untuk ledger khas ni kita hanya pandukan jurnal jualan dengan jurnal belian saja. Jurnal pulangan tak perlu sebab syarikat dalam jurnal pulangan tu biasanya ada dalam jurnal jualan dengan jurnal belian. Okey, and then kita buka pula ledger belian. Ledger belian daripada jurnal belian. Pun sama dalam ledger belian. Okey, ada dua. Okey, jadi kita akan buka dua. Okey, ledger belian pun samalah. Kita akan mulakan dengan perkataan akaun belum bayar. Kita awak letakkan nama syarikat yang ada dalam jurnal belian. Akaun belum bayar. Okey, jadi nama syarikat Al-Amin Sdn Berhad. Al-Amin Sdn Berhad dengan pembekal Suria. Al-Amin Sdn Berhad dengan akaun belum bayar pembekal Suria Sdn Berhad. Okey. So kita dah buka 4 akaun ni. Jadi bila kita nak pindahkan, kita akan pindahkan satu persatu. Okey. Sekarang ni kedudukan dia. Okey, kedudukan dalam ledger. Bagi jurnal jualan, syarikat yang berada dalam jurnal jualan, okey. So kita kedudukan dia mesti kontra dengan jumlah lah. Contoh akaun jualan jumlah dia kredit. Maka syarikat dalam jurnal jualan kita kena rekod di sebelah debit. Begitu juga jurnal belian. Okay, kalau tengok jumlah dia debit, akaun belian debit, maka syarikat dalam jurnal belian kita akan rekod di sebelah kredit. Okey. Pulangan jualan pun sama jugalah. Kalau jumlah akaun pulangan jualan debit, maka syarikat dalam jurnal pulangan jualan kita akan rekod di sebelah kredit. Okey. Pulangan belian, akaun pulangan belian kredit, maka syarikat dalam jurnal pulangan belian kita akan rekod di sebelah debit. Jadi dia mesti bertentangan. Catatan bergu kan. Catatan bergu mesti satu akaun debit, satu akaun kredit. Dia. Okey. Jadi awak pindahkan ke dalam akaun-akaun tadi ikut kedudukan dia. And then ikutlah nilai setiap syarikat tu. Tarikh ikut tarikh dalam jurnal. Contoh kalau Kelab Pimpong Nusantara tarikh 10 hari bulan. Okey, 10 hari bulan lah tarikh dia. Kedai Sihat Cergas 18. Okey, 18 hari bulan lah. Al-Amin Sdn Berhad 5 hari bulan. Okey, 5 hari bulan lah tarikh dia. Pembekal Suria 7 hari bulan. Okey, 7. Sama jugalah dengan pulangan, jualan, pulangan, belian. Ikut tarikh dalam jurnal. Okey. Boleh. Sekarang ni pindahkan.
Jadi Kelab Pimpong Nusantara debit 1179. Okey, butir sabar dulu Tarikh Mac berapa tadi? 10 hari bulan. Okey. Kelab Pimpong Nusantara tarikh dia Mac 10 hari bulan. Dan tengok debit sebab jumlah tadi kita rekod di sebelah kredit. Okey. Kedai Sihat Cergas 2,500. Okey, 2020 Mac 18. Okey. Kemudian untuk Al-Amin Amin Sendirian Berhad, kan belum bayar. Kita akan rekod di sebelah kredit. 1620 tarikh Mac 5 hari bulan. Manakala pembekal suria 2000 pun kita rekod di sebelah kredit. Mac 7. Alright, untuk butir. Butir seandainya butir kita ambil daripada jurnal belian atau seandainya kita ambil daripada jurnal belian, butirnya adalah belian. Okey. Kalau kita ambil daripada jurnal jualan, butir dia adalah jualan. Senang je. Jadi untuk ABT tadi kita ambil daripada jurnal jualan, jadi butir dia adalah jualan. Kedai Sihat Cergas pun jualan. Okey. Al-Amin Sendirian Berhad. Okey, butir dia adalah belian. Pembekal suria pun adalah belian. Okey. Okey, sekarang ni kita rekod pula pulangan, jurnal pulangan. Sebab jurnal pulangan syarikat dah sedia ada memang syarikat yang dah ada. Okey, jadi untuk jurnal pulangan jualan, syarikat yang terlibat adalah Kelab Pimpong Nusantara. Okey, kita akan rekod di sebelah kredit 36. Jadi Kelab Pimpong Nusantara kita akan rekod di sebelah kredit. Okay, RM 36. Okey, Mac 12. Okey, dan disebabkan kita ambil daripada pulangan jualan, jurnal pulangan jualan, maka butir dia adalah pulangan jualan. Okey. Kemudian sama jugalah dengan pulangan belian. Okey, syarikat yang terlibat adalah Suria Sendirian Berhad, pembekal suria. Okey. Jadi kita akan rekod dekat akaun pembekal suria di sebelah debit. Okey, 100. Okey, tarikh Mac 12. Bekal butir adalah pulangan belian. Okey. Selesai jurnal khas. Right, ada soalan nak tanya untuk jurnal khas? Ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, jadi jurnal khas mudah macam ni Okey. Alright.
Selesai jurnal khas. Jadi untuk contoh 2 nanti cikgu nak korang buat latihan. Itu contoh 2 jurnal khas cikgu nak korang buat sendiri nanti. Okay, sebab hari ni cikgu nak teruskan dengan buku tunai. Okay. Alright. Okay, jadi sebelum cikgu terangkan pasal buku tunai ni, okay, ada pembetulan sikit. Cuba awak tengok baki BB 1 April ni, 12.390 ni. Okay, awak tukarkan sepatutnya 140. Okay, tukarkan sepatutnya 140. Okey. Jadi untuk buku tunai. Untuk buku tunai, sebelum kita pindahkan ke ledger, ada beberapa syarat yang kita kena patuhlah, yang kita ingat. Sebab ada beberapa akaun yang tak perlu kita pindahkan ke ledger. Ada beberapa butir dalam buku tunai yang tak perlu kita pindahkan ke ledger. Okey, apa dia butir-butir tu? Yang pertama. Butir yang pertama. Sekiranya ada butir baki BB. Atau modal atau tunai runcit. Pada ingat 1 hari bulan. Pada 1 hari bulan. Sekali lagi cikgu ulangkan. Baki BB, modal, ini butir. Ini kalau butir, butir dia adalah baki BB, modal atau tunai runcit yang bertarikh pada 1 hari bulan. Yang ni kita tak perlu pindahkan ke ledger. Yang kedua, kalau butir baki HB pun sama. Baki HB ni biasanya pada akhir bulan, 30 atau 31 hari bulan. Pun sama, tak perlu kita pindahkan ke ledger. Alright, yang ketiga. Sekiranya ada catatan kontra dalam buku tunai. Macam mana kita nak kenal catatan kontra dalam buku tunai? Ada dalam kurungan huruf K. Yes. Dia ada beberapa ni lah. Beberapa syarat lah. Beberapa ni. Syarat yang pertama, ada kurungan K. Ada K. Kemudian dia mesti rekod di sebelah debit dan kredit. Sebelah kredit dan debit dan kredit yang mana nilai dia sama. Sebab kadang-kadang ada soalan dia tak tulis tanda K ni. Dia tak tulis tanda K. Jadi macam mana kita nak detect? Maknanya sebelah debit dengan kredit ada nilai yang sama dan tarikh yang sama. Jadi kalau kita jumpa yang dua ni, maksudnya itu catatan kontra lah. Dan butir dia biasanya bank dan tunai sahaja. Butir, bank dan tunai. Jadi kalau awak jumpa di 3 ni, itulah dia catatan kontra. Jadi kalau tak ada tanda K, awak gunakan yang maklumat yang kedua ni. Sebab bila ada tanda K, automatik kita dah tahu dah itu catatan kontra. Jadi kalau tak ada K, kita gunakan debit dan kredit. Awak cek lah. Kalau ada nilai yang sama,
tarikh yang sama, and butir dia bank dan tunai, maka itu adalah catatan kontra. Okey. Jadi ketiga-tiga ni tak perlu kita bawa ke ledger. Tak perlu kita pindahkan ke ledger. Alright, kita check. Jom kita check buku tunai. Kalau ada, kita potonglah. Okey. Yang bertarikh 1 hari bulan. Sekiranya dia modal. Okey. Kita buang. Maknanya kita tak nak buat, tak nak pindah ke ledger. Baki BB 1 hari bulan. Okey, ni bawah ni. Okey, pun sama. Dengan tunai runcit. Okey, ada sebelah ni. Tak kisah sebelah debit atau sebelah kredit ya. Selagi 1 hari bulan tu butir dia 3 ni, baki BB, modal dengan tunai runcit, kita tak perlu bawa ke ledger. Kita tak perlu bawa ke ledger. Okey. Kemudian baki HB. Okey, pun sama. Baki HB kita tak perlu pindahkan ke ledger. Itu syarat yang kedua. Okay. Yang ketiga, catatan kontra. Okay. Dalam buku tunai ni ada tak catatan kontra? Simbol K tak ada. Kemudian butir bank dengan tunai pun tak ada. Yang mana nilai dengan tarikh dia sama pun tak ada. Jadi dalam contoh ni, catatan kontra tak ada. Okay. Sekali apa yang tinggal sekarang? Okay. Di sebelah debit tinggal jualan, faedah simpanan, Kelab Pimpong Nusantara. Jadi tiga-tiga ni kita kena buka akaun. Manakala di sebelah kredit tinggal belian, promosi, sewa dengan gaji. Ada 4. Jadi keempat-empat ni kita kena buka akaun. Alright. Okay. Dan kalau akaun tu dah ada, kita jangan buka dah. Kita update sahaja macam sebelum ni. Contoh macam sebelah debit akaun jualan dah ada. Jadi kita tak perlu buka dah, kita just update je. Okay, faedah simpanan tak ada lagi. Okay, kita akan buka faedah simpanan. Kelab Pimpong Nusantara dah ada belum? Akaun dia. Jadi kita dah buka belum Kelab Pimpong Nusantara? Ada kan? Okey, jadi tak perlu buka. Belian, akaun belian pun dah ada, jadi kita tak perlu buka. Just update saja. Okay, promosi, sewa dengan gaji, rasanya yang ni kita tak buka lagi. So kita akan buka. Maka ada 4 akaun baru yang kita akan buka. Alright. So buka dulu 4 akaun. Bawah ledger arm Cikgu. Ya. Buku tunai rekod kat ledger arm Selagi dia bukan ABT dengan ABB, ledger arm. Kalau dia ABT dengan ABB, kita rekod dalam ledger khas. Macam tadi ada Kelab Pimpong Nusantara kan? Kelab Pimpong Nusantara tu memang dalam ledger khas. Selain daripada tu semua ledger arm. Okey, 1, 2, 3. Alright, satu lagi. Cikgu tak cukup. Cikgu buat dekat page yang baru.
tarikh, butir, folio, emak. Okay. Okay. Yang pertama, akaun faedah simpanan. Okay, akaun promosi. Akaun guide sewa. Dan akaun keempat, akaun gaji. Okay. Okay, dah buka dah 4 akaun ni. Satu page. Tengok. Boleh tengok cara cikgu buat. Page yang pertama ni cikgu buat 4 akaun. Page yang kedua 5 akaun. Jadi terpulanglah. Yang penting jangan terlalu banyak. Kalau 6 tu pun dah kira terlalu banyak. Okay, dah. Alright. Jadi bila kita nak pindahkan daripada buku tunai ke ledger, dan kita kena ingat buku tunai ni adalah part of ledger, sebenarnya dia sebahagian daripada ledger sebab ada bahagian debit, ada bahagian kredit yang berbentuk T. Buku tunai kan berbentuk T. Ada debit, kredit. Maksudnya bila kita nak pindahkan ke akaun yang lain, kita akan pindahkan secara bertentangan, kontra. Maksudnya, item atau butir yang berada di dalam debit buku tunai, bila kita nak pindahkan ke ledger, dalam ledger kita akan rekod di sebelah kredit. Manakala item yang berada dalam kredit buku tunai, kita nak pindahkan ke ledger, kita akan rekod di sebelah debit sebab kita kena follow sistem catatan bergu. Satu debit, satu kredit. Segala yang kita buat ni semua follow catatan bergu. Okay. Boleh faham Alright, kita pindahkan dulu. Okay, jualan. Jualan, tarikh dengan nilai ikut dalam buku tunai. Contoh jualan, nilai dia 405, tarikh dia 16 hari bulan. Kita akan rekod di sebelah kredit. Okay, jadi akaun jualan tadi, mana akaun jualan? Okay. Okay. 405. Okay, tarikh dia 16 hari bulan. Okay. Butir macam mana butir? Okay, butir sekarang ni awak kena tengok dalam buku tunai, jualan tu berada pada lajur mana?
Butir tu cara kita tulis butir. Contoh kalau jualan ni, nampak ni 405 ni berada pada lajur bank. Jadi butir dia adalah bank. Kalau nilai tu berada pada lajur tunai, butir dia adalah tunai. Dan kalau nilai itu berada pada diskaun, jadi butir tu butir yang kita rekod sama ada diskaun diberi atau diskaun diterima. Itu butir. Jadi untuk jualan, butir dia adalah bank. Okey, butir dia adalah bank. Okey, akaun yang kedua, faedah simpanan. Okey, faedah simpanan, kita tarik dia 20 hari bulan, 75. Mana akaun faedah simpanan? Okey. So, kita rekodkan 75. Okey, tarik Mac. Apa bulan nak tadi Okey, 20 hari bulan. Mac 20. Okey, butir bank sebab dia berada dalam lajur bank. Okey. Seterusnya Kelab Pimpong Nusantara. Okey. Kelab Pimpong Nusantara. Kita akan rekod di sebelah kredit. Okay. Tengok Kelab Pimpong Nusantara dia ada dua nilai, 143, 1100. Okey, letakkan dua-dua. 143, satu lagi 1100. Okey, tarikh ikutlah. Tarikh dia 25 hari bulan. Okey. Tarikh 25 hari bulan. Okey, butir. Okey, kita tengok 43 tu berada pada lajur apa? Okey, 43 tu berada pada lajur diskaun. Diskaun apa? Diberi ke diterima? Kalau debit buku tunai, diskaun apa? Diskaun diberi ke diskaun diterima? Diskaun diterima. Debit buku tunai, diskaun diberi. Tu jangan salah Debit buku tunai, diskaun diberi. Kredit buku tunai, diskaun diterima. Kalau awak letak diskaun je boleh jadi salah sebab diskaun ada dua. Diskaun diberi ke diterima. Sebab biasa untuk diskaun tu dia tak confident kan. Jadi kena letakkan juga diskaun diberi. Okey. And then butir yang untuk 1100 ni adalah bank. Okey. Alright, seterusnya okey, selesai belah debit. Okey, sebelah kredit. Okey, belian. Okey. Sebelah kredit kita ada akaun belian, jadi kita akan rekod di sebelah debit. Pada akaun belian 1890 1890. Okey, tarikh dia adalah 5 hari bulan. Okey, and then butir adalah bank. Okey. Sama juga yang lain. Okey, seterusnya akaun promosi. Akaun promosi kita letakkan di sebelah debit juga. Okey. March.
March 17. Bukti adalah bank. Okay. Kemudian akaun sewa. Okay. Akaun sewa 550, 26 Okey, akaun sewa dia berada pada lajur tunai. Jadi bukti dia adalah tunai. Okay. So 550. Tarikh dia 26. Okey. Tunai. Okey, dan akhir sekali akaun gaji 65030 650 March 30 tunai. Okey. Dah. Okey, dah. Okey, dia jadi macam ni lah. Akaun promosi, akaun sewa, okay, faedah simpanan, promosi, sewa dengan akaun gaji. Dia akan jadi macam ni. Okey. Bila kita dah selesai pindahkan semua akaun yang ada dalam buku tunai ke dalam ledger, jangan ingat dah habis ya. Ini selalu pelajar tertinggal. Ini selalu pelajar tertinggal. Ini selalu memang selalu Ada satu lagi akaun atau dua lagi akaun yang perlu kita pindahkan ke ledger. Sebab yang ni kita nampak. Sebelum ni kita nampak akaun jualan, faedah simpanan, Kelab Pimpong Nusantara sebab dia butir kan. Kemudian berian, promosi, sewa, gaji. Kita nampak butir jadi kita boleh pindahkan. Kita tahu nak pindahkan ke ledger. Okey, ada satu akaun ni dia tak ada dalam butir. Tapi perlu pindahkan ke ledger. Okey. Kita perlu pindahkan ke ledger. Jadi akaun yang mana? Alright. Yang ni cikgu nak awak kena alert lah Sekiranya lajur diskaun ada jumlah. Okey. Sekiranya lajur diskaun ada jumlah, maka jumlah tersebut perlu dipindahkan ke ledger. Okay, contoh diskaun diberi ada jumlah 43 jumlah ya. Kemudian diskaun diterima tak ada jumlah kan. Jadi diskaun diterima tak perlu pindahkan. Itu sebab dia cakap sama ada satu atau dua akaun yang selalu pelajar tertinggal. Okay, anda kata dua-dua diskaun ni ada jumlah, maka kena pindahkan ke ledger. Jadi sekarang ni diskaun yang ada sekarang diskaun diberi, jumlah bagi diskaun diberi, maka diskaun diberi kita perlu pindahkan ke ledger. Kena buka akaun diskaun diberi. Boleh faham tak? Clear tak kat sini? Faham cikgu. Faham Clear Cikgu harap yang lain pun sama clear
Jangan ada tertinggal lepas ni. Kalau buat latihan ke, buat ujian ke. Okey. So, kena bukalah account discount. Buka satu lagi dalam ledger arm. Kita tambah satu lagi account discount. Okey. Okey, account discount diberi. Jadi kita akan letakkan di sebelah debit. Okey, 43. Tarikh disebabkan kita ambil jumlah. So tarikh dia mesti 30 akhir bulan lah 31 hari bulan. Sebab kita ambil jumlah So tarikh 31 hari bulan. Okey, butir. Butir yang ni nak kena hati-hati juga. Diskaun diberi adalah diskaun yang syarikat beri kepada siapa? Diskaun yang diberi kepada siapa? Diskaun diberi ni, syarikat beri diskaun kepada siapa? Kalau diskaun diterima, syarikat terima diskaun daripada pembekal. Diskaun diberi, syarikat memberi diskaun kepada pelanggan atau pada customer. Dan kita tahu bila melibatkan pelanggan atau customer, akaun yang terlibat adalah akaun belum terima. Maka butir kat sini kita akan tulis akaun belum terima. Okey, sebab kita ambil jumlah Kalau diskaun diterima adalah diskaun yang kita terima daripada pembekal, maka butir nanti kita akan tulis akaun belum bayar. Right? Okay. Clear? Alright. Jadi bila dah pindahkan diskaun, barulah kita selesai. Barulah kita selesai. Selesai pindahkan semua buku tunai ke dalam ledger. Okey, ada soalan? Cikgu. Yang akaun diskaun dia beri cikgu kan? Okey. Memang kena letak dekat debit cikgu. Ya. Okey. Sebelum cikgu lupa diskaun diberi sebab kita ambil jumlah. Dia bukan berada dalam butir buku tunai. Sebab kita ambil jumlah, jadi kita kekalkan kedudukan. Kalau diskaun diberi, maknanya dalam buku tunai dia berada di sebelah debit, maka dalam ledger di sebelah debit. Diskaun diterima, dia berada di sebelah kredit, maka dalam ledger kita akan rekod di sebelah kredit. Okay. Kalau kita nak buktikan lagi, kalau cikgu nak buktikan lagi, diskaun diberi ni komponen apa? Diskaun diberi ni komponen apa? Hasil atau belanja? Belanja. Belanja. Ingat belanja, aset dengan belanja semua mesti debit. Boleh tengoklah dalam akaun yang kita buka ni.
Diskaun diberi belanja, gaji contoh, akaun gaji belanja, tengok debit. Diskaun diberi, dia belanja, so mesti debit lah. Tengok cuma akaun yang kita buka ni. Sewa, belanja, debit. Promosi, dia belanja pun debit. Faedah simpanan, apa ni, dia hasil. Tengok kita rekod sebelah, kredit. Jadi ada fungsi dia, ada tujuan dia, kenapa kita kena tukar-tukar, kena pindah-pindahkan, ada syarat-syarat dia tu. Sebab kita nak follow sistem catatan bergu tu. Ableh. Okey, boleh faham? Ada soalan lain? Untuk buku tunai? Okey, kalau tak ada, kita teruskan buku catatan pertama yang terakhir. Kita teruskan buku catatan pertama yang terakhir, iaitu buku tunai runcit. Tengok hari ni je boleh habis banyak sebab senang ni semua. Buku tunai runcit pun senang je. Dia tak banyak kita nak pindahkan. Tak banyak yang kita nak pindahkan ke ledger. Okey, jadi untuk buku tunai runcit, perkara yang kita perlu pindahkan ke ledger atau item yang perlu kita pindahkan ke ledger ni, yang berada dalam analisis bayaran. Contoh dia alat tulis, so kita kena buka akaun alat tulis. Belanja pejabat, so kita kena buka akaun belanja pejabat. Kemudian pos, kita kena buka akaun pos. Okey, tapi pelbagai, awak jangan buka akaun pelbagai. Jangan buka akaun pelbagai. Okey, jadi untuk pelbagai, kita kena tengok nilai tu di mana. Tengok nilai tu. Contoh kalau RM70 ni, apa butir dia? So kalau reverse ini, butir dia adalah derma. Jadi kita akan buka akaun derma. Itu pelbagai. Okay. Clear tak cikgu cakap? Cikgu explain. Buku tunai runcit, kena tengok analisis bayaran. Jadi apa yang belanja yang kita analisis ni, semua akaun kita kena buka di ledger. Contoh alat tulis, belanja pejabat, pos. Tapi untuk pelbagai, jangan buka akaun pelbagai, tapi kita kena tengok nilai je. Nilai itu apa butir nilai tu? Contoh derma sekarang RM70 ni derma, maka kita kena buka akaun derma. And then berapa nilai yang kita nak ambil? Kita kena ambil semua jumlah dia lah. Contoh alat tulis, kita ambil jumlah dia 50. Belanja pejabat, kita ambil jumlah 40. Pos, kita ambil jumlah 15. Untuk derma, kita ambillah 70. Kita ambil 70. Okey, tarikh berapa hari bulan? Okey, untuk tunai runcit, semua kita buat tarikh akhir bulan. Semua kita buat tarikh akhir bulan, iaitu 31 hari bulan. Okey? Alright. Jadi kita bukalah akaun ni. Akaun alat tulis, belanja pejabat, pos dengan derma. Jadi cikgu rasa 4 ni tak ada lagi. Okey, kena tambah lagi 4 akaun. Ledger ni memang leceh sikit lah nak buat sebab kita banyak akaun kita nak buka.
Cikgu tak cukup, cikgu tambah je bawah dia. Sebab tak ada page, tak ada kata ledger lah. Okey. So, jadi kita dah buka 4 akaun. Okey. So, kena telah akaun alat tulis. Akaun belanja pejabat. Akaun pos. And then akaun derma. Okey. Kita dah buka 4 akaun. Okey, cikgu nak tanya, sekarang ni kita nak rekod sebelah debit ke sebelah kredit? Siapa ada idea, ada rasa sebelah kredit ni, sebelah debit ni, tak apa, cakap je, cikgu tak salahkan pun. Sekurang-kurangnya kita fikir, nak rekod sebelah debit ke sebelah debit? Sebab buku tunai runcit, dia tak ada, maksudnya dia tak macam buku tunai. Buku tunai kita boleh tahu kalau debit dalam ledger kredit. Kalau kredit dalam ledger debit, itu buku tunai kan. Tapi buku tunai runcit ni tak ada. Cuma kita boleh, automatik kita boleh faham. Secara tak langsung kita boleh tahu kat mana kita nak rekod. Rasanya sebelah mana? Debit atau kredit? Kredit. Kenapa kredit? Sebab kita bayar. Kita bayar. Kalau kita bayar tu komponen apa? Belanja. Dan kalau belanja dalam syarat untuk ledger ni sebelah mana? Debit ke kredit? Kalau belanja. Debit. Sebab buku tunai runcit kan tadi kita ambil analisis bayaran. Kita bayar. Jadi bila kita bayar, of course lah kita bayar belanja. Jadi akaun yang kita buka ni adalah semua akaun belanja. Jadi bila semua akaun belanja, maka kedudukannya di sebelah debit. Right? Okay. So isilah nilai dia. Okay. Alat tulis 50. Tarikh mesti akhir bulan. Kemudian belanja pejabat berapa tadi? Okay, belanja pejabat 40. Okay, belanja pejabat 40. Okay, Mac 31. Pos 15. Mac 31. Manakala derma 70. Derma 70. Mac 31. Okey. Faham kita rekod semua debit. Alright, dan butir. Butir pun senang je. Disebabkan kita ambil daripada buku tunai runcit, maka butir dia tunai runcit. Itu saja. Maka butir dia adalah tunai runcit. Okay. Alright.
Okey, dah selesai. Jadi kita dah buka semua akaun. Kita dah pindahkan semua maklumat dari buku catatan pertama ke ledger. Okey. Jadi buku tunai pun dah selesai. Okey, ada soalan tak untuk buku tunai runcit? Okey, sebelum tu cikgu nak tengok attendance kejap. Siapa yang tak ada ni? Zul faham tak Zul? Faham cikgu. Faham Ngantuk Zul? Tak ada. Tak ada. Okey, okey, siapa tak datang ni? Irsyad tak datang Irsyad. Sakinah ada, Yasin ada. Azmi, Irsyad Azmi. Azmi tak ada Ni siapa tak ada ni? Cikgu pun tak ingat sangat. Siapa seorang lagi ni? Irsyad. Yang tak ada Irsyad Azmi lagi? Syami Adam cikgu. Syami Adam. Okey. Alright. Okey, kalau tak ada soalan, jadi cikgu dah ajar dah semua cara nak pindahkan daripada journal ARM ke ledger. Basically inilah teknik dia. Dapat dia apa-apa latihan ataupun awak buat dia apa-apa latihan, apa-apa soalan, cara dia sama je. Cuma beza dia banyak tak banyak je. Contoh kalau syarikat dalam jurnal, belian jurnal khas tu kadang-kadang ada satu syarikat je. Tapi cara dia tetap sama. Cara dia tetap sama. Cuma jurnal ARM tu nak kena hati-hatilah. Sebab biasa student dia banyak salah dekat 1 hari bulan jurnal ARM tu. Yang lain tu semua dah okey. Cuma 1 hari bulan jurnal ARM tu biasa ada yang keliru. Jadi itu nak kena hati-hatilah. Jadi part yang lain semua sama je. Okey. Buku tunai, ada setengah soalan buku tunai dia banyak item dia dalam tu. Ada setengah buku tunai soalan dia tak banyak item dia. Cuma teknik dia sama. Teknik dia sama. Okey. Jadi kalau tak ada soalan semua dapat buat semua faham daripada jurnal ARM, jurnal khas, buku tunai dengan buku tunai runcit. Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu nak contoh 2. Right? Contoh 2 ni, cikgu nak awak buat yang jurnal khas, and then buku tunai dan buku tunai runcit. Pindahkan semua ke ledger. Pindahkan. Pindahkan semua ke ledger. Sebab apa? Kelas yang berikutnya nanti, cikgu nak ajar bagaimana nak tutup akaun. Tutup akaun sebab akaun yang kita buka ni kena tutup. Bagaimana kita nak tutup semua akaun yang kita buka. Lepas tu cikgu nak ajar bagaimana kita nak pindahkan ke proses yang seterusnya, iaitu kita nak pindahkan ke imbangan juga. Itu adalah yang kita nak belajar untuk kelas akan datang. Cikgu rasa minggu depan cuti kot. Minggu depan cuti ke seminggu? Cikgu rasa minggu depan cuti seminggu. Sebab Isnin tu Raya Haji kan? Minggu depan. Jadi, kita akan jumpa 2 minggu lagi. Cikgu harap bila buka kelas yang akan datang,
Okey, contoh 2 ni awak dah siap sebab cikgu akan tutup je. Kalau awak tak buat contoh 2 ni, jadi krik je lah besok. Minggu depan, akan datang. Tak faham lah apa yang cikgu nak ajar nanti. Jadi cuba buat contoh 2 ni. Kalau tak faham, boleh WhatsApp cikgu tanya. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Alright. Okay, dan untuk kelas tambahan, cikgu akan buat selepas Raya Haji lah. Sebab sekarang ni cikgu tengah sibuk untuk selesaikan senior kamu Form 5 punya kerja khusus. Dia orang baru dapat soalan kerja khusus, jadi cikgu nak settlekan dulu. Dah settle semua, baru kita akan buat extra class. Jadi mungkin lepas Raya Haji lah. Okay, jadi kalau tak ada soalan, tak ada apa-apa. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa 2 minggu lagi. Hari Senin. Okay. Right. Assalamualaikum. Boleh inilah. Boleh minum ke. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Alright, sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Thank you. Jaga diri cikgu. Okay, sama juga. Jaga diri. Jangan stres-stres.